Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua pada hari ini? Kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Anda bersama Cikgu Suzana. Murid-murid, sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita bacakan doa sebelum belajar dan juga doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Murid-murid, kita semua berada dalam tema 5, kebudayaan, kesenian dan estetika, iaitu tema yang terbaharu dalam buku Jilid 2 Bahasa Melayu tahun 3. Diharapkan semua murid-murid telah bersedia dengan buku teks masing-masing. Murid-murid diminta buka halaman 4 dengan tajuk Indahnya Pantun. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pelajaran kita, mari kita lihat objektif pelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat mengenal pasti dan menyatakan 3 maksud pantun dengan baik. Sebelum cikgu meneruskan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita lihat pantun 4 kerat. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Bila murid-murid lihat pada baris yang pertama dan kedua merupakan pembayang pantun. Manakala baris yang ketiga dan keempat adalah maksud pantun. Kita lihat maksud pantun berikut. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Bermaksud, orang yang berbudi akan sentiasa dikenang walaupun sudah meninggal dunia. Adakah murid-murid semua telah bersedia untuk meneruskan pelajaran kita pada hari ini? Baiklah murid-murid, kemahiran yang mesti murid-murid kuasai pada hari ini adalah kemahiran membaca, iaitu melafazkan pantun dengan sebutan yang betul dan jelas serta intonasi yang betul. Murid-murid semua diminta lihat halaman 4 buku teks Jilid 2 Bahasa Melayu tahun 3. Tajuk Indahnya
pantun. Hanif dan Nabila menjadi pengacara untuk pertandingan berbalas pantun peringkat SK Gemilang. Yang berikut ialah pengenalan tentang pantun sebagai pembuka majlis. Mengair puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung Berangan. Indah bahasa pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Cantik seninya ukiran kayu, sukar dicari begitu rupa. Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Dalam taman berbunga tanjung, bersopan santun dipetik sidara. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi dipelihara. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita lihat ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama adalah pantun merupakan puisi tradisional selain daripada seloka, gurindam dan syair. Pantun merupakan sebuah karangan berangkap yang menggunakan bahasa yang indah. Pantun mempunyai pembayang dan maksud. Pembayang iaitu baris yang pertama dan kedua bagi pantun 4 kerat. Maksud pantun pula adalah baris yang ketiga dan keempat bagi pantun 4 kerat. Rima akhir pantun adalah berselang-seli, iaitu A, B, A, B. Rima iaitu yang berada pada baris setiap akhir baris pantun tersebut. Pembayang pantun mempunyai unsur flora dan fauna. Unsur flora seperti bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang ataupun pemandangan yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan dan keindahan alam. Manakala fauna pula merupakan haiwan. Pantun mempunyai 4 hingga 5 patah perkataan sebaris. Pantun juga mempunyai 8 hingga 12 suku kata dalam setiap baris. Baiklah, murid-murid, kita lihat maksud pantun bagi rangkap yang pertama. Mengail puyuh di hujung desa, dalam terusan nampak berbayang. Pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Tadi murid-murid telah dijelaskan tentang ciri-ciri pantun. Pantun mempunyai rima yang berselang-seli di hujung setiap barisan, iaitu A, B, A, B. Murid-murid lihat pada baris yang pertama dan juga baris yang ketiga. Pada hujungnya sa dan sa sama, iaitu A, A. Manakala pada baris yang kedua dan juga baris yang keempat, yang dan yang mempunyai rima yang sama, iaitu B, B. Sekarang kita lihat pada setiap baris mengandungi
4 atau 5 perkataan. Mengail, 1 perkataan. Puyuh, 1 perkataan. Di, iaitu kata sendi, 1 perkataan. Hujung, 1 perkataan. Dan disa, 1 perkataan. Di sini baris yang pertama ada 5 perkataan. Manakala kita lihat dalam baris yang kedua, dalam 1 perkataan, terusan 1 perkataan, nampak 1 perkataan, berbayang 1 perkataan. Dan baris yang kedua kita lihat mengandungi 4 perkataan. Yang manakah dikatakan suku kata? Iaitu meng dan ngail. Satu suku kata, ngail, 1 suku kata, pu, 1 suku kata, yu, 1 suku kata, di, 1 suku kata, hu, 1 suku kata, jung, 1 suku kata, de, 1 suku kata, dan sa, 1 suku kata. Di sini murid-murid boleh lihat ada berapa suku kata semuanya? Ya, ada 9 suku kata. Ada 9 suku kata. Okey, murid-murid, kita fokus kepada maksud pantun pada setiap rangkap. Murid-murid lihat, bagi rangkap yang pertama, pantun Melayu kesenian bangsa, pusaka warisan nenek dan moyang. Bermaksud, pantun merupakan budaya peninggalan nenek moyang. Sekarang kita lihat maksud bagi rangkap yang kedua. Manisnya rasa tidak terkira, buah papaya di kampung Berangan, indah bahasa, pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Kita lihat maksud pantun. Indah bahasa, pantun berbicara, seni budaya dibuang jangan. Bermaksud, bahasa pantun indah dan bersantun. Kita lihat maksud pantun bagi rangkap yang ketiga. Cantik seninya ukiran kayu, sukar dicari begitu rupa. Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Apakah maksudnya murid-murid? Kita lihat. Tinggi nilainya pantun Melayu, jati diri janganlah lupa. Apakah maksudnya? Ya, maksudnya adalah pantun mempunyai nilai jati diri yang tinggi. Kita lihat pula rangkap yang keempat. Dalam taman berbunga Tanjung, bersopan santun dipetik si dara. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi dipelihara. Kita lihat maksud pantun bagi rangkap yang keempat. Meski berzaman tetap disanjung, jagalah pantun tradisi dipelihara. Apakah maksudnya murid-murid? Ya, walaupun sudah lama, tradisi pantun tetap terpelihara. Okey, sekarang murid-murid telah diperkenalkan tentang pembayang pantun, maksud pantun. Cikgu berharap murid-murid dapat mengetahui, dapat merumuskan maksud pantun bagi setiap rangkap dengan baik sekali. Seterusnya kita lihat murid-murid,
iaitu aktiviti, kita berada dalam aktiviti menulis, iaitu diminta semua murid-murid bersedia dengan buku aktiviti jilid 2 Bahasa Melayu halaman 3. Aktiviti 2. Murid-murid diminta tulis maksud pantun, kemudian lafazkan. Kita lihat rangkap pantun yang pertama. Seberang jalan nampak merpati, ternampak rusa juga si angsa. Ketupat, kuih, bulan dan capati, pelbagai bangsa, pelbagai cita rasa. Baiklah murid-murid, lihat pada rangkap yang pertama ini bagi baris yang pertama dan juga baris yang kedua. Di sinilah yang dikatakan pembayang pantun itu mengandungi unsur-unsur fauna, iaitu haiwan, merpati, rusa dan juga angsa. Pada bahagian pembayang pantun ada unsur haiwan. Baik, kita lihat apakah maksud bagi rangkap yang pertama. Ketupat, kuih bulan dan capati, pelbagai bangsa, pelbagai cita rasa. Apakah maksudnya? Baiklah, maksudnya telah tersedia pada buku aktiviti kamu semua, iaitu terdapat pelbagai jenis makanan tradisional mengikut pelbagai kaum. Kita lihat pula ya murid-murid, rangkap pantun yang kedua. Indah cahaya permata bayi duri, nampak serasi dipakai si dara, jungsam kebaya juga sari, busana tradisi harus pelihara. Okey, murid-murid lihat permata bayi duri. Permata bayi duri. Apakah itu permata bayi duri, murid-murid? Iaitu permata yang dibuat cincin yang bernama bayi duri. Serasi maksudnya sebati. Dipakai si dara. Baik. Di sini maksud pantun bagi rangkap yang kedua dia menerangkan tentang pakaian, iaitu busana. Busana ni maksudnya pakaian murid-murid. Busana jungsam yang dipakai oleh wanita Cina, kebaya dipakai oleh wanita Melayu, sari dipakai pula oleh wanita India. Okey, apakah maksud bagi rangkap yang kedua murid-murid? Ya murid-murid, maksudnya adalah kita perlu mengekalkan pakaian tradisional setiap kaum. Kita perlu mengekalkan pakaian tradisional setiap kaum. Seterusnya kita lihat pada rangkap yang ketiga. Kuning bunga buah peria, ungu menawan bunga lemuni. Tarian singa, joget dan buria tetap menawan sehingga kini. Baiklah, murid-murid lihat pantun. Rangkap pantun yang ketiga ini mengandungi unsur-unsur flora, iaitu seperti
kuning bunga, ya, bunga yang berwarna kuning, buah peria, sejenis tumbuh-tumbuhan, ungu, menawan bunga lemuni, bunga lemuni yang berwarna ungu. Okey, kita lihat apakah maksud pantun bagi rangkap yang ketiga ini. Tarian singa, joget dan boria tetap menawan sehingga kini. Apakah maksudnya murid-murid? Ya, maksudnya adalah kesenian tradisional, kekal dan menarik hingga kini. Hendak ke kota tempuhi payah, naik pedati lalui titi. Okey, kita lihat bagi rangkap yang keempat. Okey, pembayangnya hendak ke kota tempuhi payah, naik pedati lalui titi. Titi ni seperti jambatan kecil. Biasa dekat kampung-kampung tu ada, ya. Dia melalui parit, titi, jambatan kecil. Okey. Kita lihat rangkap pantun yang keempat. Hendak ke kota tempuhi payah, naik pedati lalui titi. Budaya kita amatlah kaya, jadi identiti semat di hati. Okey, apakah maksud bagi rangkap yang keempat? Budaya kita amatlah kaya, jadi identiti semat di hati. Apakah maksudnya murid-murid? Betul. Maksudnya adalah budaya yang pelbagai merupakan identiti setiap kaum. Baiklah murid-murid, memandangkan kita sudah hampir dengan cuti persekolahan, iaitu cuti pertengahan bagi penggal yang kedua yang akan bermula tidak lama lagi, iaitu 16 hari bulan 7 sehingga 24 hari bulan 7. Maka cikgu berikan sekali tugasan cuti sekolah untuk murid-murid, ya. Baik, tugasan ini tidak sama dengan tugasan pada hari ini. Tugasan pada hari ini murid-murid cuma buat dalam buku aktiviti jilid 2, buku aktiviti jilid 2 halaman 3 untuk aktiviti pada hari ini. Murid-murid tidak perlu hantarkan tugasan murid-murid yang pada buku aktiviti pada hari ini. Tetapi untuk tugasan cuti sekolah, apakah tugasan cuti sekolah murid-murid semua? Mari kita lihat. Tugasan yang pertama, salin dan tulis maksud pantun dari buku teks Bahasa Melayu jilid 2 halaman 4. Murid-murid diminta menulis, mengalin semula, dan menulisnya di dalam buku penulisan 1. Buku yang panjang tu murid-murid, buku yang panjang yang murid-murid gunakan untuk bina ayat tersebut. Untuk membina ayat, murid-murid salin di dalam buku tersebut. Sila salin dengan betul, ya murid-murid. Rangkap yang untuk rangkap yang pertama, murid-murid kena lihat pantun 4 kerat ini. Baris yang pertama, baris yang kedua, lihat baris yang ketiga, keempat. Baris yang pertama dengan yang ketiga dia sama. Manakala baris yang kedua dan keempat ni murid-murid kena ketengahkan sedikit menggunakan satu segat pada ibu jari murid-murid semua. Okey? Baik. Untuk tugasan yang kedua murid-murid,
Cikgu minta murid-murid rakamkan video melafazkan pantun dari buku aktiviti jilid 2 halaman 3. Dan murid-murid diminta hantarkan video dalam Telegram sebelum kita naik cuti ya. Kita naik cuti pada 25 bulan 7 ya. Cikgu minta murid-murid hantar kedua-dua tugasan ini dalam Telegram ya. Telegram Bahasa Melayu tahun 3 cerdik ya. Murid-murid hantarkan untuk yang tugasan pertama, ambil gambar hasil yang murid-murid telah siap tersebut, iaitu dalam buku penulisan 1, hantar dalam Telegram. Manakala untuk yang kedua, rakaman video juga hantar juga dalam Telegram. Kedua-duanya akan saya nilaikan ya. Itu tugasan cuti sekolah murid-murid. Cikgu tak beri modul untuk cuti sekolah kali ini. Cikgu beri tugasan yang berbentuk tulisan dan juga melafazkan pantun. Okey murid-murid? Sekian murid-murid, cikgu mengucapkan terima kasih kerana murid-murid telah berjaya menghadiri PDPR pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.